Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. So, sekarang saya nak tunjukkan cara-cara kita nak isi My Portfolio dari manual kepada Hermes. Okey, perhatikan satu persatu. So, mula-mula saya nak tunjukkan macam mana kita nak tukarkan dari Word kepada bentuk JPEG. Okey. So, mula-mula kita kena buka lah dokumen kita yang kita nak potong tu, iaitu carta alih lah. Kita buka pada My Portfolio kita yang manual. Kita buka pada carta alih dia macam ni. Okay, lepas dah buka ni, search dekat sini snipping tool. Okay, snipping tool. So dapat snipping tool ni, klik. So dia akan keluar macam ni, dan dia tak aktif, akan keluar ni lah. Kalau tak ada, klik new. Okay, so lepas tu kita ni lah, potong. Okay, lepas. So okay, bila kita dah potong, so kita klik save snip. So kita masuklah dalam mana-mana yang folder kita. Macam saya dah siapkan satu folder untuk diri saya sendiri. Okay, so saya simpan lah dekat dalam My Portfolio saya. Okay, so saya dalam carta alih. So ini adalah yang pertama. So pengajaran dan pembelajaran, sebab saya dah save carta alih kat situ. Yang penting ni save as type. Yang ni kita kena tukar kepada JPEG. Lepas tu save. So dia akan save dan kita boleh gunakan untuk kita upload dalam proses aktiviti bagi fungsi. Okey, itu saja. Okey, lepas kita masuk dalam kita punya Hermes, okay, kita akan keluarkan ni. Okay, kita pergi dekat sub menu data pejawatan. So kita klik My Portfolio. Okay, klik My Portfolio, klik fungsi. So dia akan keluar sub dia lagi lah. Okay, sebab kalau kita, dia akan keluar pemilik kompetensi. Okay, kita klik kompetensi. Okay, kalau asalnya, okay, dia akan macam ni lah. Asalnya macam ni. Okay, kosong, tak ada lagi. Okay, so cikgu-cikgu buat tambah. Okay, klik OK. So dia akan keluar lah My Portfolio. Okay, so ini maklumat umum. Maklumat khusus umum ni tak payah buat apa-apa, just klik dekat maklumat khusus. Okay, so semuanya belum dikemas kini kan. Okay, so kita klik yang pertama, carta organisasi. Okey, sekarang kita nak masukkan carta organisasi. So dalam ni dah ada, ini adalah carta organisasi umum. Kita nak masukkan yang khusus. So apa yang cikgu perlu buat? Okey, pilih dokumen. Okey, pergi dekat cikgu punya ni. Okey, pergi dekat carta organisasi. Ada DMSS, macam saya ada dua lah. Okey, pergi dekat DMSS. Yang ini, okey, yang ini pastikan yang cikgu dah colorkan kuning dan dah JPEG kan. Okey, so dia akan masuk. Dia akan masuk. So tulislah carta di DMSS. Okey, muat naik dokumen. Okey. Okey, next pula untuk kita masukkan lagi. Okey, pilih dokumen. Masih yang sama. Okey, carta organisasi. Macam saya ada yang tingkatan 6. So saya pilihlah carta organisasi tingkatan 6 yang sama, yang dah di JPEG kan, dan dah telah kita colorkan kuning dekat mana kita punya jawatan. Ini khusus sebab kita nak tahu kita punya kedudukan kita dekat mana. So double klik, dia akan masuk. So masuklah carta tingkatan 6. Okey, buat naik. Okey, so nampak tak? Ni ada umum, ada khusus. Inilah yang kita nak. Okey, itu saja untuk carta organisasi. Okey, so sekarang kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu carta fungsi. So untuk carta fungsi ni, okey, ni tiada rekod kan. So cikgu-cikgu, rakan-rakan semua boleh klik tambah. So macam dia akan keluar begini. Okey, akan keluar senarai yang ini telah dimasukkan oleh pentadbir lah. Okey, jadi kita just pilih mana yang berkaitan dengan kita. Macam ni belum lagi kan. Okey, macam contohlah
kurikulum. Okey, merancang, menyaras pengoperasian pengajaran dan pembelajaran. So klik lah. Bila klik dia akan jadi kuning. Okey, contoh lagi lah pentaksiran, mana yang berkaitan dengan kita. Lepas tu klik simpan. Berjaya. Okey, bila dah simpan, ni kita klik, dia akan jadi warna kuning, iaitu maksudnya dah ada. So lepas tu kita boleh tambah ataupun kita nak klik banyak-banyak tadi pun boleh. Okey, kalau salah, kalau kita terpilih yang salah lah, jangan risau, kita boleh hapus. Maksudnya kita pergi balik. Okey, maksudnya kita klik dekat sini, so dia akan keluar lah kuning, maksudnya dah sudah. So kalau kita nak hapuskan, just klik sini dan tekan hapus. So dia akan padam lah daripada senarai kita. So tiada. Okey, untuk senarai undang-undang ni, okey, kita yang ini cikgu hanya perlu klik tambah. Okey, macam saya tadi sebab saya dah ambil. Okey, kalau macam kita lah sebagai guru akademik biasa, guru akademik tingkatan 6, cikgu tengok dekat dalam senarai undang-undang tu yang ada dekat dalam Google Drive tu kan. Okey, so itu je yang berkaitan dengan kita. Jadi 3 undang-undang tu lah cikgu pilih. Kalau macam guru data dan lain-lain guru lah, dia ada lagi macam-macam dia punya akta atau undang-undang. So dia kena pilih lah, just pilih. Pilih ni cikgu tak boleh pilih banyak-banyak terus simpan. Dia kena satu page ni pilih satu, simpan. Lepas tu pergilah page kedua, klik, baru boleh simpan. Sebab kalau kita klik banyak-banyak lepas tu simpan, kemungkinan besar dia tak tersimpan. Okey. Okey, so sekarang kita masuk kepada aktiviti bagi fungsi. So dekat sini ada banyaklah sikit. Okey, so aktiviti yang pertama, okey, pastikan kita dah buka kita punya my portfolio lah pada bahagian aktiviti 1. Okey, so aktiviti 1 pastikan dah buka. Okay, kita klik dekat aktiviti 1 ni. So kita pergi dekat sini, kita ambil lah. Okey, aktiviti kita yang pertama adalah mengurus pengajaran dan pembelajaran. Ctrl C. Okey, lepas tu kita pergi dekat kita punya Hermes tadi dan Ctrl V. Lepas tu kita simpan. Okey, berjaya simpan, dia akan keluar proses kerja. Okey, klik proses kerja, dia akan keluar 3. Okey, dia tak banyak, dia akan keluar 3, 3 dan 3. Okey, dah keluar 3 ni. Okey, next yang perlu kita buat adalah kita ambil pada proses kerja lah. Okey, so proses kerja kita yang pertama adalah menyediakan sebelum PDP ni kan. Okey, just copy, Ctrl C. Lepas tu pergi balik dekat sini, kita Ctrl V. Okey, tanggungjawab dekat sini adalah macam saya GAT 6 lah, guru akademik tingkatan 6. Macam lain-lain, GAB ke apa ke, pengetua ke, PKP ke, samalah. Okey, hubungan dekat sini kita tengok pada dokumen kita ada PGB. Okey, so kita boleh copy paste, boleh nak type pun boleh. Okey, kita PGB. Okey, lepas tu sila pilih. Yang ini senarai undang-undang tadi kita dah ada kan, so just klik lah mana undang-undang yang berkaitan. So kita pilih, dia akan ada dekat sini. Okey, bila kita dah klik tu, okey, dia akan di sini. Begitulah seterusnya lah. Okey, kita copy lah dengan yang kedua ni. Okey, yang kedua ni kita Ctrl C, pergi dekat sini, Ctrl V. So dia akan keluar semua sehinggalah habis. Okey, dia ada banyak lagi proses kan. So kita kena copy lah. Kita kena copy semua ni ya cikgu. 1, 2, 3 sampai berapa proses kerja. Contoh kita ada 9 ni lah kita copy. Okey, 9 ni copy. Ni ada 3 kan. So bila nak tambah lagi, kita klik sini, tambah proses kerja. So dia akan keluar yang banyak lah. Okey, lepas tu kita klik simpan. So berjaya simpan, dia akan keluar ni. Baru dia akan keluar carta ahli. Ini adalah di mana peranan dokumen yang kita JPEG kan tadi tu berfungsi. Okey, so kita kena upload ya. Kalau tak upload, nanti kita tak boleh selesai. Sebab aktiviti bagi fungsi ni, dia kena selesai satu per satu. Selesai aktiviti 1 sampai habis, baru kita boleh tambah aktiviti 2. Okey, so dekat sini kita untuk carta ahli ni kita ambil
pilih dokumen. Okey. So dia akan keluar, kita carilah kita simpan tadi dekat mana. Okey, macam saya dekat dalam portfolio saya dalam carta alih. So yang pertama kan, okey, so saya double klik, so dia keluar pengajaran dan pembelajaran. So saya klik simpan. Okey, berjaya simpan. Okey. Okey, so dia dah ada saya punya ni, nampak ni. Okey, dia dah keluar kat situ. Lepas tu senarai semak ni dia auto. Apa yang kita isi dekat proses kerja dia akan auto ada dekat sini. Okey, dekat sini bila kita dah isi segala tanggungjawab proses kerja semua ni, tanda jika berkaitan. Maksudnya kalau dalam sini, okey, dalam carta ni kita berwarna kuning, maksudnya dia berkaitan dengan kita. Maka dekat sini kita klik lah. So dia akan jadi kuning juga. Okey, dah klik situ, kita klik simpan. Okey, berjaya simpan. Okey. Itu kita lepas tu kita buatlah sehingga habis ke semua aktiviti kita. Kalau ada 5 lah. Sini tambah. Kalau ada 10 lah semua. Okey. Okey. So sekarang ni kat sini kan sudah kuning dah semua. Lepas tu kita ada carta alih semua dah ada. So senarai semak ni pun sama. Kita tanda mana yang berkaitan dan kita klik simpan. Ya, pun sama juga begitu. Okey. So dia akan keluar semua ni lah. Macam ni. Okey, itu saja. Okey. Dah selesai semua. Okey, kita pergi balik dekat aktiviti bagi fungsi. So dah ada aktiviti 1 lah. So baru kita boleh tambah aktiviti 2. Sama, okey, kita pergi kepada kita punya my portfolio yang manual. Okey, kita pergilah kepada proses kerja aktiviti 2 iaitu contohlah, okey, kita copy dah yang ni. Ctrl C, kita pergi dekat sini, Ctrl V. Okey, simpan. Berjaya simpan, so dia akan keluar. Kita ulanglah semua proses tadi sampai habis. Semua aktiviti kita dah siap semua tu. Okey, barulah dia akan keluar aktiviti bagi fungsi ni. Dia akan keluar tarikh lah. Okey, sekarang dekat senarai borang. Okey. Kalau cikgu belum buat ni dia akan kosong lah ya, sebab saya dah buat sikit, sudah ada lah senarai. So macam mana kita nak tahu apa dia senarai borang kita? Dekat dalam Google Drive tu, okey, dalam Google Drive tu sebenarnya kita dah masukkan. Okey, so dekat sini lah. Okey, senarai borang KPM ni cikgu klik, so akan keluar lah unit kurikulum, unit HAM, lepas tu GAB. Okey, macam GA tingkatan 6. Okey, inilah borang-borang yang kita berkaitan dengan apa lagi lah, kalau macam yang ada kaitan dengan kita. Macam saya, mungkin saya akan ada dekat HAM ni, saya ada borang maklumat murid, sebab saya guru beasiswa kan. Okey, so carilah. Okey, okey, cara dia just klik tambah. Okey, dia akan keluar senarai borang-borang lah. Ada banyak dekat sini, setiap page tu ada. Okey, dia akan ada lah senarai borang tu. Jadi cikgu just klik, ingat ya, klik setiap page, kliklah berapa yang cikgu ada kaitan, lepas tu simpan. Okey, lepas tu pergi page kedua, mana yang ada, klik simpan. Okey, jangan klik banyak-banyak setiap page baru simpan, dia tak simpan nanti. Okey, so bila dah tu, okey, contohlah saya ambil daftar harta modal contohlah ya, saya klik simpan. Okey, so dia akan keluar kat sini. Okey, so sekarang ni kita nak pergi ke senarai jawatan kuasa. Okey, masih kosong, so just klik tambah. Dia akan paparkan senarai jawatan kuasa yang telah dimasukkan oleh admin. So cikgu-cikgu carilah jawatan kuasa yang berkaitan. Okey, tengok page 1 tak ada. Okey, kalau pergi page 2 lah, contoh jumpa. Okey, kerja khusus tingkatan 6 macam saya. Okey, saya klik dekat sini. So peranan saya sebagai apa? Okey, kalau pengerusi lah. Okey, macam saya sebagai ahli. So saya klik simpan. Bila saya klik simpan, okey, dia akan keluar dekat sini. So cari lagi lah, tambah seberapa banyak jawatan kuasa yang kita pegang, kita masukkan dalam ni. Okey, untuk bahagian seterusnya, bahagian pengesahan, cikgu hanya perlu klikkan pengesahan data. Okey, saya mengesahkan tu. Lepas tu, klikkan hantar untuk disahkan oleh pentadbir. Itu saja.